Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, nahmadu wa nusalli ala rasulihil karim wa ala ashabi ajma'in. Tusi Tuan Mansur dan pimpinan keadilan, pimpinan PAS dan DAP yang hadir, kawan-kawan yang dimuliakan. Saya terima kasih. Saya minta maaf mula awal sikit sini kerana saya nak kena ke Bayan Baru untuk umumkan calon Parlimen Bayan Baru dan Balik Pulau. Saya terima kasih sudah hadir dan ramai yang tanya bila saya nak ke Tambun. Saya minta maaf kerana kita dalam menyusun strategi dan pilihan raya, kita banyak juga buat pertimbangan, memikir bagaimana boleh kita bagi lonjakan ke kawasan-kawasan yang dulunya kita tidak menang ataupun kita tewas. Jadi ada yang di Perak, so duduk lindung. Jadi saya turun, tak apa. Amai ni kasih. Tak apa. Nampak. Terang. Saya dah bawa lampu. Duduk jauh daripada orang susah, nampak jeprok. Jadi, nampak? Baik. Jadi sebab itu kita buat pertimbangan dulu, ya. Sama ada kalau kehadiran saya di Sarawak, di Tapah, Perak ataupun di Tambun, itu akan membantu memberi lonjakan kepada kawan-kawan kita yang bertanding di kawasan parlimen yang dulu kita tewas, ya. Kerana kita mahu kawasan-kawasan ditandingi oleh keadilan, PAS, DAP itu menang. Dan Perak sebenarnya kita tahu banyak kawasan parlimen yang tidak kita menang, walaupun 2008 kita tawan Dewan Undangan Negeri dirampas oleh UMNO BN. Dan sekarang insya-Allah dalam pilihan raya ini, dalam 1 bulan ini, kita akan insya-Allah tawan semula Perak Darul Ridwan. Itu tujuan dia. Tapi saya bincang di antara strateginya, bila saya masuk ke Tambun, kita buat juga survei, ada sedikit lonjakan, ya, penyokong yang akan menyebabkan kita boleh tawan beberapa kerusi parlimen. Tetapi bila saya balik Matampau Sari hari ini, jadi ceritanya kena ubah suai sikit. Kerana hubungan saya dengan Permatampau ini bukan hubungan politik saja, bukan soal pilihan raya, tetapi sudah macam hubungan keluarga. Dan orang-orang Matampau ini dia sokong saya bukan kerana saya dalam kerajaan ataupun saya pembangkang. Dia setia dalam keadaan satu serangan begitu kuat sampai semua tewas, ya. Tapi masih orang Matampau dengan ikhtiar mereka sendiri, ada yang menyumbangkan wang sendiri, buat bendera dan semua atas ikhtiar sendiri, menyelamatkan dan memberi kemenangan kepada Azizah pada tahun 2004. Saya ingat itu semua, ya. Jadi tadi bila saya pergi ke Masjid Sama Gagah Tazkirah, sebelum sampai, abang tu dia tanya saya, ni nak pergi Perak ni di mana? Dia kata kita dah bincang, dia nampak dia masam. Jadi saya tak apa ni jawab kan. Saya jawab, saya kata kita dah bincang lah, tapi kemungkinan Tambun. Dia diam, dia duduk, saya pun bagi tazkirah. Habis dia tazkirah, dia beritahu saya, ini Datuk Seri, kami mau, takkan Perdana Menteri boleh takut, saya tak boleh terima. Jadi bila dia jawab begitu, saya dia tak betul. Saya pun tak apa ni, dia tuan di tengah hangat. Kemudian tadi saya di Kubang Semang pun, kawan-kawan datang, tu Haji Mutalib, Imam, kawan-kawan. Saya balik ke pejabat di Asaman, kawan-kawan mewakili masyarakat Cina, masyarakat
Tamil India dan juga masyarakat Melayu. Lepas tu saya pergi tazkirah di Masjid Mengkuang, semua begitu balah Mengkuang 2 malam sudah boleh dengar pengumuman kata kemungkinan saya nak pergi ke Tambun, ada yang dah turun dah daerah dah. Aduh, jangan nampak rahawai sangat. Baru nak habaq kata kemungkinan. Jadi pada malam ini saya nak mulalah nak bagi tahu supaya jangan ada lagi spekulasi. Saya walaupun dari segi strategi ya, rasional, niat saya nak bantu bagi lonjakan. Tetapi saya tengok saya terhutang budi terlalu sangat saya Azizah keluarga kepada masyarakat Permatang Pau. Jadi saya suka walaupun pertimbangan secara rasional strategi itu menuntut saya membuat keputusan untuk ke Tambun, tetapi hubungan soal hati, soal jiwa, soal hubungan kekeluargaan dan semangat, saya insya-Allah akan pertahankan kerusi parlimen Permatang Pau. Boleh ya, boleh ya. Cuma saya nak beritahu, kalau sudah mau saya di Permatang Pau, sudah pun tahu ya, saya diminta keliling satu negara. Tiap malam, semalam di Lenggung Greek, malam ini di Permatang Pau dan Bayan Baru, balik pulau. Malam esok Tugu Rini Aziz minta saya ke Kelantan, lusa Sarawak. Jadi saya lusa maaf Kedah Perlis, hari Ahad Kedah Perlis, hari Isnin ke Sarawak. Jadi saya kena minta maaf awal-awal kerana dalam musim kempen ini saya hanya datang sekali-sekali. Yang lain itu saya minta masyarakat Permatang Pau lah pertahankan kubu kita dari perserangan yang lain. Boleh? Nanti jangan pula nanti orang marah kata tak nampak, tak salam ramai dan sebagainya. Kerana kita nak menang Putrajaya sudah. Tengok pengumuman Datuk Seri Najib pilihan raya tahun 2012. Tak apalah tu. Tapi kita pilihan raya akan diadakan. Tapi yang saya sambut baik, semalam kita mesyuarat, pimpinan keadilan PAS Tugu Ning Aziz pun ada, DAP YB Kit Siang dan Ketua Menteri Guan Eng pun ada. Kita sambut baik kenyataan Datuk Seri Najib pertama kali yang mengatakan sekiranya BN tewas dan Pakatan Rakyat menang, mereka akan pastikan dia serah kuasa kepada Pakatan Rakyat dengan aman. Itu kenyataan yang positif dan kita sambut baik. Walaupun itu bukan soal dia, kerana yang putuskan itu rakyat. Kalau dah rakyat kata dia sokong dengan izin Allah, tak ada kuasa yang boleh menahan kemarahan rakyat. Sudah ingat seluruh tema kempen ini apa? Nah, ini kita kena ingat. Bagi saya pertarungan ini bukan soal parti, bukan soal PAS ke keadilan ke DAP berebut kemudian nak tawan, nak kalahkan BN UMNO, Perdana Menteri kita nak ganti, kabinet nak ganti. Bukan sahaja itu. Pertarungan ini adalah pertarungan rakyat yang mau sistem baru, nilai yang baik, yang adil, yang boleh menyelamatkan negara daripada bankrupt dan membantu semua rakyat, semua kaum untuk mengangkat. Ini nilainya betul. Sebab itu kempen kita tidak boleh ikut kempen UMNO Barisan Nasional. Bukan kempen seperti TV3, maki orang, cerca orang, aibkan orang. Itu kempen UMNO. Kita kena ingat, kalau kita mau offer a viable alternative to this government, maka dia mestilah dengan ethical values and principles. Dia tidak boleh ikut cara mereka maki hamun, telanjang orang, aibkan orang, kerana itu dah menjadi budaya UMNO dan Barisan Nasional. Saya ingin memesan kepada kawan-kawan terutama Permatang Pau, mereka boleh baling batu, boleh buat fitnah, boleh ganggu,
Tapi saya minta anak-anak muda pertahan kawasan kita, tetapi mesti tunduk kepada nilai yang baik dan rule of law, bukan law of the jungle dalam Barisan Nasional UMNO yang ada sekarang. Pertarungan, sudah ingat saya ulang 6 bulan yang lalu yang disebut oleh Syekh Khardawi, Thaurah Sya'ab, kebangkitan rakyat. Dan kita tahu di Seberang Jaya, di Penanti, di Matang Pasir, di Bukit Mentajam, Tasik Gelugor dan kawasan sekitar, yang kita bicarakan ini kebangkitan rakyat. Malay, Chinese, Indian, Dayak, Kadazan, rakyat harus bangkit. Kenapa? You tengok figures sejak tahun 70 sehingga 2012. Kalau tengok angka-angka sekarang, pendapatan, jurang perbezaan pendapatan melebar. Yang kaya bertambah kaya, yang miskin kekal miskin. Saya tunjuk angka di skrin, tahu berjelas mana ya. Dalam skrin ini kita tengok angka yang diperolehi daripada Jabatan Statistik dan Kerajaan, Bank Negara, EPU dan sebagainya, bahawa jumlah kecil Melayu, Cina, India, Iban ini jumlah kecil yang kontrol kekayaan negara. Majoriti rakyat gaji di bawah 3.000. 40% rakyat masih 1.400 ke bawah. Dan apa yang kata Datuk Seri Najib, kita berjaya mengangkat taraf hidup rakyat. Kalau anak 56 gaji 1.400 duduk Seberang Jaya, sudah tahu memang macam mana susah. Kalau negeri ini miskin tak apa, tetapi yang kaya, yang maha kaya, anak Mahathir, adik Najib, anak-anak Krishnan, YTL, Syed Mokhtar, kekayaan mereka itu berbilion ringgit. Dari mana kekayaan? Dia meniaga sendiri? Tak. Dari pensuastaan kerajaan. Dari mana kekayaan berbilion Dr. Mahathir? Dari kontrak Petronas. Pak dia penasihat Petronas, anak dia berbilion ringgit kontrak Petronas. Hidup Melayu. Kemudian sebab itulah mati-mati dia umum di Johor, saya akan kuburkan Kit Siang dan Anwar. Hari itu ingat masa di pilihan raya kecil Permatang Pau, Khairi Jamaluddin, Ketua Pemuda UMNO, saya akan kuburkan Anwar di Permatang Pau. Semalam saya kata nak pergi Perak, Menteri Pertahanan dengan sombongnya kata apa? Kita akan kuburkan Anwar di Perak. Ingat bapa hampa negeri kita kubur. Ingat apa? Hampa Tuhan kubur-kubur korang senang. Ini ucapan orang yang takabur, arrogance of power. Yang saya tunjukkan apa tadi? 40% rakyat setelah 50 tahun merdeka dengan kekayaan ratus bilion ringgit tiap tahun masih 1.400 ringgit ke bawah. Daripada 40% itu 70% adalah orang Melayu dan Bumi Putra. Tapi bila kita ulas, dia kata ini hidup Melayu, dasar ini hidup Melayu. These are statistics yang tak boleh dipertarbelitkan. Ini tak akan keluar di TV3 atau utusan Malaysia. Sebab itu saudara, saya minta kawan-kawan fikir. Kalau tanya saya satu tema, pertama nilai mesti baik. Mesti kita create a new environment yang adil. Hentikan rasuah ini. Masalahnya saya pulang bukan masalah Cina, bukan masalah India atau Melayu. Masalahnya malah masalah rasuah, masalah penindasan rakyat. Ini yang kita kena lawan. Jangan kita dipusingkan kononnya isu Allah, kemudian isu dari Cina. Ini karena Anwar ini kalau dia perintah, dia ketua, Cina akan melampau, Cina akan dapat. Itu saja modalnya. Saya kata saudara, 50 tahun kita perintah, UMNO perintah. Ini jawapan dia statistik. Jangan kita diperbodohkan oleh media UMNO. Pilihan raya ini soal itu. Apakah mungkin kita tukar dasar? Kalau kamu nak pimpin politik, kamu tidak boleh ada perniagaan besar. Kalau kamu nak jadi Perdana Menteri atau Menteri,
kamu tak boleh ambil kontrak Petronas. Sebab itu saya katakan, saya dah maafkan Mahathir. Saya tak mau dendam dengan dia. Tapi saya nak beritahu Mahathir, aku Anwar, bukan Najib. Najib takut dengan kamu. Dan insya Allah kalau aku ditakdirkan Allah berkuasa, aku akan hentikan kontrak Petronas kepada anak kamu, pindah kepada rakyat Malaysia. Apa tak boleh? Berbilion-bilion. Berapa kekayaan dia? Forbes, according to Forbes, tadi tengok dalam chart tadi, Mozani, Forbes magazine kata kekayaan dia dah mencecah 2.2 bilion ringgit. Apa? Dia pandai? Dia ada modal? No. Kekayaan dia itu kerana semata-mata dia anak bekas Perdana Menteri. Semata-mata kerana anak kepada penasihat Petronas. Kekayaan dia 2.2 bilion ringgit. You nak dapat gaji 2,200 ringgit pun susah. Betul tak saya cakap? Apa? Ni Melayu, China, India, dan you nak to get 2,200 ringgit a month. Itu a real effort. Anak Perdana Menteri dulu boleh ada kekayaan 2.2 ribu juta ringgit. Itulah sebabnya makan Mahathir, Daim semua dikerahkan untuk pertahan. Pertahan apa? Pertahan kontrak anak hang. Saya nak katakan, bagilah orang lain yang Melayu, yang Cina, India, bagi anak-anak kita pula naik sama. Tak boleh ke? Sudah ini dia. Kalau tanya pertarungan politik ini dia. Sudah menang Najib. Kawan Putrajaya. Sudah ingat Najib nak boleh betul kan? Dia berani dah Mahathir cukup boleh bagi kontrak dia lain. Tak boleh. Sudah tahu juga, saya dah seterangkan anak dia seorang lagi beli syarikat arak Saint Miguel. Ya. Ada Ustaz UMNO tegur, ada Imam UMNO yang berani tegur syarikat arak ni haram. Tak ada. Bukan takat tegur, dia pecium dengan tu. Terima kasih. Jadi saudara, sebab tu saya minta kawan-kawan, beli tak satu hal. Can you imagine seorang Melayu pemimpin Islam yang cerita baru-baru ini, kita mestilah ikut Quran. Mana yang kata ikut Quran? Anak dia beli syarikat arak. Berapa banyak? 2.9 bilion ringgit. 2.9 bilion. Soalan kedua, dari mana duit ni? Kerajaan dah menabung. Terlebih orang menabung 2.9 bilion ringgit dia menabung sejak lahir. Boleh dapat 3 bilion ringgit. 3 bilion ringgit ambil menabung. Saudara, 3 bilion. Dari mana boleh dapat 3 bilion? Kalau bersih, seorang Perdana Menteri bersih, macam mana anak dia boleh dapat 3 bilion? Sudah sebab itu cukup. Kita bagilah perubahan sistem negara kita supaya kita jamin pengagihan kekayaan yang berpatutan kepada rakyat. Sudah tahu sekarang jeneral-jeneral ramai dengan kita. Ya. Tan Sri Hashim 4-star general, dulu Army Chief, Panglima Tentera Darat. General Gafir, Timbalan Panglima Tentera Darat, 3-star general. General Hashim saya dah umum menjadi calon keadilan di Johor Bahru, Parlimen. Semalam di Gerik saya umum Laksmana Imran, Admiral. Dia engineer, Admiral. Dia tahu pasal kopi. Kapal Islam tak Islam, kerja dia tahu. Dia, saya umumkan calon keadilan Parlimen Lumut. Ketua Kagat, Ustaz Najmi, Brigadier General Najmi Haji Ahmad. Kagat ini korps agama seluruh tentera seluruh Malaysia. Tubuh Hadi Awang umumkan dia calon PAS Parlimen balik.
Brigadier General Hadi, Air Force jet fighter pilot. Dia yang tahu Sukhoi jet tak boleh terbang. Dia, kita akan letakkan calon di Perak yang belum kita umumkan secara rasmi. Itu sudah. Cuba tanya mereka, sebab apa dia pilih? Dia general. Kalau ikut kerajaan cukup kekayaan, tetapi dia pilih semata-mata kerana dia tahu this government is too corrupt. Ini jalan-jalan ni bagi tahu. Beli senjata, dia kata kami tak recommend, kami recommend senjata A, dia beli B. Bila tanya siapa yang pilih, orang politik pilih. Orang politik tahu apa? Kalau nak tahu kapal selam, kena tanya lah Laksamana Imran, Admiral of the Navy. If kita tanya Razak Baginda, buat apa? But this is the problem. Dan kita tolerate. Siapa tak tahu pasal Skopi? Siapa? Walaupun TV3 tak pernah sebut, tapi orang tahu. Siapa tidak tahu ada 500 million ringgit commission daripada Skopi? Semua kita tahu. Walaupun tak diceritakan dalam putusan Malaysia. Kerana ini semua media UMNO, kerja dan fitnah orang. Tetapi bila ada kes commission 500 million ringgit, silent. Saudara, ingat Abraham Lincoln, you can fool some of the people all the time, you can fool all the people some of the time, but you cannot fool all the people all the time. Itu Abraham Lincoln. Kamu tak boleh perbodohkan semua rakyat semua ketika. Ada ketika kadang-kadang karena kamu pintar putar balik kenyataan, kamu boleh perbodohkan rakyat. So, sudah, apa jawapan mereka? Jawapan mereka seks. Itu aja seks, ya tak ada lain. Teman Anwar daripada 98 dia tak ada kerja lain. Haram jadah. Tapi saya nak bagi tahu saudara, kita mesti, jangan kita rasa kecewa. La takhaf wa la tahzan, innallaha ma'ana. Allah janji, jangan kamu kalau niat kita lurus nak bawa kebaikan dan perubahan, jangan kita gentar. Sebab kadang-kadang tak cerna. Siapa boleh jangka? Ketua pendakwa sejak 98 you yang ikuti, yang muda-muda mungkin tak ikuti. Dia bahasa sekolah rendah masa tu. Tetapi kalau yang lain, you ingat Datuk Yusof itu membantu Tan Sri Mokhtar dan Gani Patel. 2008 Datuk Yusof ketua pendakwa. 2008 2012 setelah 14 tahun dakwa nak masukkan saya dalam penjara, dia mari jumpa saya. Dia kata, Anwar, dia panggil Tok Sri lah, Tok Sri, saya dah tak mau campur dengan puan. Enough. Saya tak mau subahat dengan orang-orang ini dah. Bagilah peluang saya, Datuk Sri, untuk bantu Datuk Sri, bela Datuk Sri dan pertahankan dari segi undang-undang. Ya. Ini hanya dengan berkat doa orang. Sudah bayangkan macam mana? Dia semua rekod dia tengok. Rekod polis, rekod kimia, keterangan orang yang menuduh, semua rekod ada ke dia. Dan dia kata, no, I don't want to have anything to do. Please, I now support you, Anwar. Itu Datuk Yusof dan Nabi. Baru-baru ini kita dikejutkan lagi. Bapak Saiful, ya, kata buat kenyataan terbuka depan 5,000 orang di Sungai Petani dengan Datuk Johari Abdul. Dia kata apa? Saya dengan ini minta maaf kepada Anwar, Azizah dan keluarga, kerana saya tahu mereka tidak bersalah. Saya tahu anak saya dipergunakan. Jangan salahkan dia, kerana yang bertanggungjawab itu adalah yang terlibat. Main buat apa? Sabotaj. Yang terlibat itu adalah konspirasi yang melibatkan pegawai khas Datuk Seri Najib yang namanya Khairul Anas.
Siapa kata? Bapa Saiful. Ada polis siasat, ada keluar TV3, ada keluar utusan, ada keluar staff. Ya. Cuba ambil seorang main cekecek. Kata seorang daripada Seberang Jaya mengatakan, saya orang Seberang Jaya, saya fed up dengan Anwar. Karena Anwar ini memang penjahat dan ejen sulu. Esok keluar TV3 main news. Ya. Tapi saya Minum no. Saya syukur kerana lagi banyak orang seperti mana 2008 pilihan raya yang lalu. Memang itu signal blok. Dalam pilihan raya yang lalu 2008 lagi banyak serang tiap malam di tiap kampung disebarkan jahatnya Anwar, liwatnya Anwar. Tetapi bila mari mengundi, majoriti bertambah. Alhamdulillah dan terima kasih kepada orang-orang pematang kaum. Memanglah, sebab itu saya nak suruh pindah tak sampai hati betul. No really. No, saya cakap serius. Rationally yes, but my mind says yes, but my heart says no. Ini sebab. Tapi sudah saya beritahu apa tadi. Sebab itu saya kata kena syukur. Orang tidak bodoh. Dia cerita itu tiap malam. Dia tak jawab pasal manifesto rakyat. Bila kita sebut manifesto, apa dia jawab? Bankrupt. Minyak turun, bankrupt. Batal PTPTN, bankrupt. Curi duit lembu, okey. Balak hilang, okey. Curi duit askar, LTAT, okey. Charge tinggal. Charge elektrik tinggi, okey. Harga gula naik, okey. Semua okey. Tapi kalau nak tolong rakyat, bankrupt. Saya nak bagi tahu Datuk Najib, cukuplah. Mari giliran kami pula atur ekonomi negara ini. Dan insya-Allah minyak turun, harga keperluan turun. Dan yang lebih penting yang saya katakan apa? Stop. Enough of corruption. Ya. Sudah tahu laporan Auditor General annual report 1 tahun Auditor General report. Apa dia Auditor General kata? Ketua Audit Negara. Tiap tahun bocor, tiris, rasuah, leakages, excessive spending, corruption. Tiga ini menyebabkan kerugian 20 bilion ringgit 1 tahun. Saudara, batal PTPTN. Tiap anak Melayu, anak Cina, anak India, anak Dayak, anak Kadar, kita jamin pendidikan percuma dari sekolah rendah sampai nombor semua. Kita jamin. Baik, kita jamin kos tambahan 6 bilion ringgit. Nanti pilihan raya macam ni tu kuasa saya kena tukar. Baik, 6 bilion sudah bankrupt. Padahal saya ulang, rakyat mesti tahu. TV3 takkan bagi tahu saudara hasil minyak 1 tahun, hasil di mana apa. Jadi Menteri Kewangan duduk di office 80 billion revenue. Itu makna dia. Itu maksud hasil revenue. Yang kita hasil kata ini, it is there in your account. Itu maksudnya government revenue. Government revenue hasil negara dari Petronas 1 tahun 80 billion related industry. Dari kelapa sawit
Kelapa sawit 1 tahun 70 bilion. Minyak dengan kelapa sawit 150 bilion. Cukai korporat, cukai hotel, cukai jalan, cukai pendapatan tak masuk lagi. 150-180 bilion. Jadi 150 miliar dari minyak saja. Nak pantal PT-PTN 6 bilion, Najib Dawat bankrupt. Turun harga Metoka bankrupt. Tak bankrupt. 150 bilion tolak 6 bilion, tak bankrupt. 20 bilion bocor, rasuah. Bukan duit mana? Umpamanya kalau kita ambil alih ternyata, duit mana? Kita ambil dulu, panggil Syariza. Berapa duit? 256 juta. Syariza, main sini dengan Mami. Duit apa? Dia jawab, ekonomi, transformasi ekonomi desa. Dia tak kata duit dulu. Sebab Datuk Seri Najib dia tak jawab dulu. Ni kalau Toman nak nama dulu. Transformasi ekonomi desa. Tapi siapa dapat? Keluarga Menteri. Berapa? 256 juta. Ketua wanita UMNO Mai Jalan Tenggiri ni, ketua wanita UMNO ada tak? Apa tu? Nanti. Curi dalam bumi banyak. Sudah. Kita perintah. Datuk Najib, Mimet dia boleh panggil Syarizatnya keluarga. Dia Mimet lepas. No. Kita ambil alih, insyaAllah saudara. Kita panggil balik, panggil keluarga Syarizat, ambil balik 256 juta, bagi balik ke peternak. Itu bukan wang kita, hak mereka. Kita libatkan satu sel tambahan kerajaan. Maknanya daripada bocor ke lain itu ambil balik lagi. Taksi berapa puluh ribu permit keluar. Siapa dapat? You tahu, saya dah berapa kali sebut. Ketua UMNO bahagia. Kawan dua tabai itu. Ketua UMNO bahagia seorang dapat berapa? 250. Can you imagine? One UMNO chief 250 permit. Permit apa? Permit taksi. Siapa bawa? Dia bawa. Dia bawa ni siapa? Melayu, Cina, India, kuli. Ha? Ini negeri. Taksi dapatkan ketua UMNO. Kemudian ke hidup Melayu, pasang bendera, bayar ke orang, maki kita, khianat Melayu. Siapa yang khianat, yang curi bagi taksi, pemandu taksi? Ketua UMNO bahagian, ketua pemuda, ketua wanita, 15 permit, 20 permit. Negeri ini apa semuanya? Sudah tak boleh. Jadi kita nak buat apa? Nak bayar? Dah. Kita ambil balik permit. Ambil balik permit, bagi kepada pemandu taksi. Dengan sendirinya. Ya, pendapatannya 1 bulan naik RM3,000. Tahu? Kalau permit sekarang tokenya ketua we take back the permit and say as a policy taxi permit hanya untuk pemandu taksi. Dengan sendirinya 20,000, 30,000 pemandu taksi dalam negara naik pendapatan RM3,000 sebulan daripada yang ada sekarang 2,000 dari dia balik. That's it. Tak susah sangat. Korap. Kalau tak korap, yang lebih daripada korap untuk bayar. Jadi saya agak kita faham. Macam juga ketua wanita UMNO Selangor Raja Rupiah ambil uang lembaga tabung angkatan tetap. Ada pakai askar? Ada, okey. UMNO tahu mana? Menjaga. Jadi dia dapat apa? Bekas tentera. Tanya bekas tentera. Kerja apa? Jaga. Kerja apa? Pemandu taksi. Kerja apa ni? Buka warung. Mana boleh? Kalau negeri ni miskin, terpakat miskin tak apa. Saudara tolong bagi peluang dan bawa ke rumah. Saya minta kawan, saya yakin insyaAllah saya tak ragu sokongan Pematang Paut. Tapi sudah ingat macam mana pun depan Anwar Ibrahim ni dia fobia. Semua Anwar berperintah dia Cina, Anwar dia sokong Hindu, Anwar dia sokong Kaedah Arab.
Anwar di sebuah Indonesia, Anwar Israel, Anwar Amerika. Baru ini nama saya Anwar Ibrahim Sultan Kiram the Second. Sebab bukti tak ada. Anwar gambar Sultan Kiram tak ada. Jangan Nur Mishwari. Tidak dia. Nur Mishwari itu siapa dia? Gubernur Mindanao dulu. Semua kawannya dia. Saya kerana sokongan orang bermata paut dulu jadi Kepala Perdana Menteri. Saya diutus ke Manila jumpa Presiden Fidel Ramos di Malacañang. Malacañang itu istana Presiden, bukan Malacañang, Malacañang. Jadi Malacañang, Presiden Ramos masa itu udah tengah runding dengan Nur Mishwari. Dia ketua MNDF. Kalau tanya Anwar, you kenal? Ya saya kenal. Sebab apa? Sebab dia ketua gerakan Islam di selatan Filipina. Saya kenal. Dia pada zaman Nabi. Saya kenal. Saya bukan kenal tokoh kopra, tokoh judi. Saya kenal pejuang-pejuang. Saya bukan Datuk Najib. Ya, saya tak nafi. Memang saya kenal. Tanya pejuang di petani, saya kenal. Tanya Hamas, saya kenal. Apa masalah dia? Kalau saya berbagi senjata hampir tembak orang, itu masalah. Tetapi masa itu Presiden Filipina, Presiden Ramos katakan dia, Anwar, I need your help. Kenapa? Can you please persuade, tolong pujuk Nur Mishwari setuju tentang beberapa peruntukan dalam perjanjian. Masa itu perjanjian damai di antara orang Islam selatan Filipina dengan kerajaan Filipina. Saya sokong, salah. Saya sokong perjanjian damai. Tak salah. Jadi saya telefon Nur, Nur, we will help you. But please support the peace process. Kita sokong perjanjian damai. Kalau tidak, lu kena tembak, lu kena bunuh. Pendidikan tak ada apa tak ada. Jadi Presiden Ramos minta saya kakak, saya sokong. Bila dia setuju, dia akan jadi Gubernur Mindanao. Saya di antara pelawat pertama pergi Mindanao. Bantu dia, kutip uang, bagi bantu pejabat semua. Kemudian Dr. Mahathir undang dia datang Kuala Lumpur. Rasmi, lawatan rasmi sebagai Gubernur Mindanao menyokong usaha damai antara Manila dengan Mindanao. Sekarang di gambar saya dengan Nur Mishwari, ada masalah. Oh tak apa. Sebab saya nyanyi lagi. Inilah kali pertama dalam sejarah dunia seorang mau didakwa di mahkamah kerana menyanyi lagu Sabah Hilang. Belum pernah lagi orang baca syair ada. Tadi kebetulan Perdana Menteri Turki telefon. Ini mau bilang no. Tapi Erdogan tanya Anwar, where is the elections? Dia kata nobody knows, only Najib and Rosman. Tetapi very close sebab dah sudah ada pembubaran parlimen. Tapi Erdogan pernah didakwa masuk jail 6 bulan sebab baca syair, baca poetry di zaman kerajaan tentera di Turki. Saya mau didakwa kerana nyanyi lagu sama Najib, apa sebab goyang? Nanti jawab Najib, Sabana hilang. Jadi sekarang ni saya macam-macam mula ejen suruh. Tapi sekarang dia perkenalkan oleh TV3 sebagai penyanyi baru yang berbakat. Dia malam bunyi lagu. Hebat aku ni. Saya boleh dengar ni sana. Saya cakap sedap juga. Kalau bini aku tak bukti tak tahu dia. Macam ini bukti dia kena sabar nak indah ni. Semua mantap saya nyanyi 6 bulan. Saya ingat dia nyanyi di mana, di Taman Bopong ke mana. Saya nyanyi itu 6 bulan sudah sebab saya kata Sabah nak hilang daripada UMNO BN. Cuba perhabis lagu tu. Tapi TV3 tak perhabis. Sabah nak hilang. Bila Sabah hilang, UMNO melayang. Bila UMNO melayang, Najib jadi ketua pembangkang. Dia tak perhabis. Saya nak minta TV3 perhabis lah lagu tu. Ada TV3. Bila perhabis dia jawab. Tak dia tengok. Inilah bukti. Dah tu. Tanyalah Profesor Kangkung semua. Ya, saya. Bagaimana pendapat Profesor Kangkung tentang lagu Anwar itu? Ya, saya sangat kesal.
Anwar ini dia terlalu gelojok nak jadi Perdana Menteri, sanggup gadai Sabah kepada Filipina. Pelotang. Aku ini Sabah hilang daripada UMNO, angkat aku nak jual di Sabah. Sudah, kenapa dia ingat orang kita bodoh? Ini yang saya fed up ni. Kalau dia ingat kita bodoh, bagaimana sudah 50 tahun merdeka dan anggap mereka bodoh gitu? Dah ada pula. Ya, ada pula dongeng. Pegang-pegang yang kat dia kata-kata puru, kata-kata kijang. Ya, memang saya tahu. Saya dengar dulu. Saya dengar memang dia ada rencana dalam surat tertentu. Dia memang dah rancang. Dia memang nak jual Sabah. Dan dia memang, saya tahu dia lupa jual Soro untuk bagi duit dan orang disuai. Apa bodoh. Kemudian ada ketua muda UMNO untuk ya. Saya pergi mana-mana, keluar dari sini. Jangan datang ke kami. Kamu pengkhianat dan jual negara. Dia bodoh kayak musuh. Hina saya nak beritahu saudara tanpa tahu. Sudahlah. Saya beritahu Najib. Sudah yang kaya ni terang dasar Barisan Nasional. Biasa terang dasar Pakatan Rakyat. Tuh saya hina saya lagi dah. Dah telanjang dah, sudahlah. Dah ukok, nak ukok pakai ni dah. Ya. Okey. Begini. Hina begitu. Why? Karena saya pendirian saya sudah sokong saya karena pendirian saya. Sebab di parlimen saya cakap ini dah. Ni pilihan saya tiap-tiap malam 15 minit TV 3 every night. Anwar Yahudi, Anwar tolak Allah, Anwar jadi Kristian, Anwar liwat, Anwar cepat lewat cepat macam ni. Video Anwar jantan, Anwar perempuan. Lepas ni Anwar lembu. Apa susah? Saya mandi, saya minum kopi di restoran, ambil DNA, sapu, letak di lembu. Lepas tu cat, tengok Anwar lembu Anwar DNA di lembu. Apa yang boleh jawab? Kemudian ya kalau dia banyak tak saya terbatas tu. Ya. Kau tidak, saya tak percaya. Tapi DNA Anwar ada di lembu tu. Kalau macam mana? Saya kata tak mana? Tahu tu. Ya. Lah ini politik Anwar. Sebab dia tak boleh lawan. Dia tak boleh hujah di parlimen. Saya sikit dengan contoh di parlimen. Banyak ramai dia tengok masa tu. Yang di parlimen saya 3 video. Contohnya ini di parlimen. Mungkin tak dengar suara. Saya cakap kritik Kementerian Kewangan. Tuan ahli Anwar Gawang 3 video. Kalau saya curi 3 video. Saya bagi tahu speaker, bagi ruang pada orang Anwar bangun. Dan dia bangun jawab. Saya nak jawab. Yang cakap tak ada yang bangun. Ya. Bila depan dia tak bangun. Saya saman Khair. Sebab Khair kata saya alat Cina. Saya nak jual negeri ini pada Cina. Ketua Pemuda UMNO kata saya ni nak jual negeri pada Cina. Saya alat Amerika, alat Yahudi. Saya saman dia. Pergi mahkamah, saya kata saya alat Cina, alat Melayu, alat India. What's the problem? Hak saya sebagai kalau nak jadi pemimpin, saya mesti adil kepada semua kaum. Yahudi, siapa yang sokong? Siapa yang bagi Eko 70 juta? UMNO 70 million ringgit kepada Eko. Saya tak bagi. Baru ini tahun lalu terbongkar seorang bernama Joshua Trevino, seorang Yahudi Amerika, dibayar oleh Najib 1.2 juta ringgit. Untuk apa? Untuk kecam dan seratmu. Attack Anwar and you are paid 1.2 million ringgit. Is the record is there? Dia keluar dalam Wall Street Journal, New York Times, CNBC News. New York Times, Wall Street Journal, CNBC News. Joshua Trevino, Yahudi Amerika, dibayar oleh Dato' Najib 1.2 juta ringgit. Kerjanya kecam dan serat Anwar. Sudah. Dia tak jawab. Keluar TV3, keluar New York Times, keluar Wall Street Journal, keluar CNBC. Tak keluar TV3 ada urusan di sini.
Tapi dia tanya, boleh bayar 1 juta, 1,2 juta lebih. Bila saya cakap macam tu, Khairi terus tarik. Dia kata apa? Saya tak pernah kata apa. Saya tak pernah tuduh Anwar itu alat Cina. Saya tak pernah tuduh Anwar itu alat Yahudi dan alat Amerika. Punya bagus dia budak Anwar. Jadi saya kata, tapi kamu kata Anwar traitor to the Malaysia for selling this country to the Chinese. Dia kata tak. Saya Nafi. Yang tu dulu saya kata. Tapi sekarang saya tak kata. So dia kata, yes, I deny having said that as opposed to what I said earlier. Saya kata dulu, tapi sekarang saya tak kata. Jadi, baik, saudara-saudara, tidak kaya. Saya dah ambil keputusan malam ni, baru umum, saya nak pergi Tambun, you tak pergi. Tak boleh. Jangan. Saya nak pergi, you tak pergi. Kalau saya susah, itu apa ya? Jadi saya minta tolong. Saya minta tolong saudara, kerana macam saya kata, malam esok Kelantan, lusa Kedah pergi, lepas tu Sarawak, saya kena round, kerana insya-Allah saudara, we will change the political landscape in this country after the election. Saya perlu, dan please, saya latih saudara semua. Ada yang belum jadi ahli keadilan ke di PIPAS apa. Tapi malam ini saya nak istihad. Semua yang hadir ini adalah pegawai penerangan khas Pakatan Rakyat Permata Power. Jangan ada sebuah rumah, jangan ada sebuah kedai, jangan ada seorang yang terlepas. Mesti sudah sampaikan maklumat. Save this country, save our land, save every single Malaysia. Tak kira dia kaum apa. Jangan hina orang. Bagi untuk kita, you lahir sebagai Melayu, kalau miskin, jaga maruah dia. You lahir pada Cina, jaga dia sebagai anak kita. You lahir sebagai India, dia ada hak rakyat kita, dan kita jaga dia sebagai anak kita. Orang Sabah Sarawak, kalau itu niat kita saudara, negara ini insya-Allah baldatun thayyibah wa rabbun ghafur. Kebajikan dengan limpah. Semuanya reformasi.